Jun, iaitu kita masih lagi dalam tajuk penyelenggaraan komputer. Okey, untuk hari ini kita akan belajar mengenai PC Case. Okey, saya bawa anda di luar daripada Hub Digital Kemas. Okey, kita akan bersama dengan Rafiq Enterprise dan beliau akan mengajar kita ataupun menunjuk tata cara menggunakan ataupun mengenali mengenai PC Case. Okey, tanpa kita membuang masa, saya menjemput Encik Muhammad Rafihan bin Abu Hassan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya juruteknik di Baba Rafiq Enterprise. Kami dimaklumkan oleh Cikgu Dila untuk pengenalan komputer, pengenalan PC Case. Jadi di sini saya ada beberapa contohlah PC Case yang kami akan perkenalkan dan kami akan terangkan. Okey. Untuk makluman semua, di episod-episod yang lepas, Cikgu Dila ada menerangkan beberapa tajuk iaitu pengenalan asas komputer, pengenalan komponen. Jadi hari ini saya akan menyambung episod yang lepas untuk pengenalan PC Case. Okey, untuk pengenalan PC Case, kita ada banyak jenis PC Case yang ada di atas market. Tapi hari ini saya akan tunjuk beberapa yang ada di kedai kami lah. Okey, contoh yang ada depan mata anda yang dah siap ni, kita ada jenis kita panggil gaming PC Case bersaiz ATX. Kenapa saya kata dia ATX? Sebab dia besar. Okey. Lepas tu untuk gaming, kebanyakan orang akan nampak dia memang nampak dalam dengan kipas dia apa semualah. Jadi nanti pada penerangan yang akan sebentar ini saya terangkan, kita akan tunjuk komponen-komponen apa yang ada dalam PC Case. Jadi kalau mana yang suka dengan PC Case jenis gaming, yang anda cari kena tahulah saiz. Kalau tak tahu saiz nanti beli komponen dia dah jadi salah pula, tak boleh pasang. Okay, jadi kita teruskan dengan pengenalan PC Case yang ada di depan saya yang belum kita buka. Sambil itu kita buat unboxing sekali untuk penerangan semua. Okay, ini cara-cara saya untuk mengeluarkan PC Case lah. Ada orang keluar dengan berbagai-bagai cara, tapi saya keluarkan cara ni supaya selamat. Sebab kalau salah cara keluar, kalau jenis macam ni, dia punya tepi ni kaca, boleh pecah, boleh rosak kan. Jadi sayanglah kita dah beli mahal kan, tak kita tak nak jaga barang kita, betul tak? Okey, di sini saya akan menunjukkan untuk model AVF MX4000. Yang ini kita panggil MATX. Sebab apa MATX? Tuan-tuan boleh tengok kat sini beza saiz dia. Nampak perbezaan dia daripada segi tinggi dia, okey, lebar dia. Lepas tu daripada segi, kalau kita tengok pun dia punya bentuk memang nampak sangatlah beza. Memang kecil lah MATX ni. Untuk ATX, dia sebenarnya ada lagi satu saiz, yang itu kita panggil dia tower case. Tower case ni lagi besar daripada ATX. Tapi untuk kita panggil macam normal user yang tak pakai untuk buat-buat kerja-kerja yang heavy dan super komputer, kita tak pakai lah. Jarang pakai, bukan tak pakai, jarang pakai. Kebiasaan kita pakai ATX pun sudah memadai lah, sebab dia dah besar, lebar. Lepas tu orang kata dia punya kegunaan tu lebih mudah lah, user friendly orang kata. Okay, untuk AVF MX4000 ni yang kami ada sekarang ni, kita panggil dia sebagai simple user. Dia memang kegunaan biasa je, tak adalah macam crowded sangat apa kan. Macam ada orang suka yang simple ke untuk buat kerja PC biasa, kita ni lah. Nampak dia memang kalau datang ni memang kebiasaannya kosong. Di sini ruang untuk pasang power supply. Okey, power supply ni penerangan dia saya akan bagi pada episod yang akan datang nantilah. Okey, di sini kita boleh pasang motherboard. Ruang motherboard ni kalau kita tengok, dia ada saiz yang ni saya kata tadi, ATX atau MATX ataupun ITX. Untuk saiz casing yang macam ni, kebiasaannya dia memang sesuai untuk MATX dan ITX. ATX ada sesetengah boleh masuk, tapi dia jadi sempit sedikit.
Tapi saya memang tak suggestkan lah kalau kita pakai casing M80X tapi kita pakai motherboard jenis ATX. So kalau kita dah beli M80X, kita kena beli jugalah M80X motherboard ataupun ITX. Lagi baiklah antara dua ni sebab dia memang kecil kan. Jadi dia punya ruang tu kenalah dengan komponen dia. Okey, untuk model ni juga sungguh pun dia simple. Kita tengok. Tapi Casing luar. tuan-tuan boleh nampak dia ada ruang untuk pemasangan kipas. Yang macam dalam casing ni, ni kipas ni. So kita boleh masuk ke dalam ni. Ni kita panggil Chrome Blade 2120 by Armageddon. Yang ni kita pakai simple saja sebab kita tak ada pakai ARGB. Ni jenis ARGB. Dia tak boleh nak kontrol lah. Dia punya lampu-lampu tu just jalan macam biasa je. Dia tanpa dikawal. Kalau nak yang jenis boleh kawal, yang tu kita akan pakai jenis RGB lah. Dia memang fully controller. So sebab apa saya suka casing ni, sungguh pun dia nampak simple, harga murah. Kita orang jual pun memang harga murah kat kedai kami. Sebab dia budget casing, tapi memenuhi cita rasa pengguna lah orang kata kan. Sebab tuan-tuan boleh nampak sini, dia ada ruang untuk pasang kipas. Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh pasang 2 biji kipas. Jadi airflow dalam ni memang sejuk kan. Jadi kalau kita guna lama untuk buat kerja pun tak adalah risau dalam ni performance dia drop. Sebab kalau tuan-tuan tengok sendiri, dalam kotak dia ada nyatakan dekat tepi ni features-features dia. So mudah sikit lah kalau casing yang saya pilih ni. Ni antara features dia. Cool features, cool silence, maksudnya dia senyap. Easy installation, maksudnya dia senang, mudah untuk kita pasang. Okay, kemudian LED power. LED power ni dia ada apa ni, button ni. Button dia terpapar pada bahagian hadapan lah. Okay, good performance, super airflow design lah. Macam Cikgu Dila cakap tadi, saya sambung balik yang pasal super airflow tu. Sebab ni lah yang saya kata tadi, bila tuan-tuan pasang kipas ni, kita tutup di sini, kita still sedut angin lagi, dia akan tembak masuk ke dalam. So pemilihan casing ni tuan-tuan kena pilih betul-betul lah. Jangan salah pilih casing. Sebab kadang-kadang bila kita pakai komputer yang berperformance, dia punya prestasi baik pun, salah pilih casing, airflow tak cantik, dalaman ni panas, performance komputer secara automatik akan drop. Sebab teknologi yang terbaru sekarang, dia orang ada satu sistem yang dia panggil intelligent untuk suhu punya. Jadi bila dia detect suhu terlalu panas untuk komponen-komponen komputer, dia akan turunkan dia punya performance supaya barang-barang tu tak rosak. Jadi orang kata jangka hayat tu panjang lah. Tapi untuk kerja kita jadi terganggu lah. Komputer jadi slow, kerja kita tak boleh buat dengan pantas sebab kita salah pilih casing serta size casing yang salah. Jadi kalau rasa-rasa macam untuk buat kerja yang berat, untuk macam tuan-tuan rasa nak buat untuk gaming ataupun grafik, saya memang lebih suggestkan pakai ATX besar macam ni kita panggil. Jadi dia punya airflow, dia punya laluan angin, kalau tuan-tuan rasa kat belakang ni memang nampak kipas ni dia sedut udara dari depan, dia tembak ke belakang. So belakang ni tuan-tuan tinggal tambah satu je exhaust fan untuk sedut udara panas buang keluar. Masuk juga jenis MA ni, dia pun ada ruang juga. Cuma yang ni saiz dia 8 cm. Kalau untuk yang M80X, kebanyakan dia memang pakai overall kipas dia 120 mm. Macam ni lah, dia dah tulis awal-awal lah 120 mm. Kalau kita convert pun balik kepada cm, dia tetap jadi mana 12 cm lah. Kalau ada singgah kedai, dia orang tak faham. Kita cakap, saya nak beli 120 mm punya kipas lah, 120 mm, harga jadi pelik. So tuan-tuan kena convert sendiri lah. Ada kedai panggil 120 mm, ada kedai bila sebut 120 mm, dia dah tahu makna kipas 12 cm. Inilah saiz kipas 12 cm. Cuma dia takkan tanya ada yang RGB ataupun RGB ataupun normal fan. Itu terpulang pada tuan-tuan lah, ikut bajet. Sebab bila kita tahu harga komponen komputer ni lagi cantik, lagi baik, memang harga lagi mahal lah. Tapi berbaloi lah kan, sebab dengan penggunaan kita kan, macam tu. Okey, pada casing ni juga, sebab saya suka dalam bajet casing, kita akan nampak dia punya ruang belakang. Tu jangan lupa
Di sini saya suggestkan tuan-tuan beli yang multi lah. Satu jenis screwdriver yang simple, tapi dia ada pelbagai. So kita nak buat kerja apa-apa pun selain daripada PC maintenance ni pun boleh lah. Tak adalah kau beli satu tool untuk satu benda je, macam rugi lah kan kat situ. Okey, kita boleh tengokkan PC daripada kita punya condition kita buat. Pilihan mata kena sesuai ya tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tengok, kalau kita beli screwdriver pun kat kedai ada mata halus, mata kasar. Kalau kita salah pilih mata, skru dia akan rosak. Bila skru rosak, kadang-kadang ada hardware yang tak jual. Kena pergi cari kat mana-mana kan, licin. Jadi so, kita kena jagalah kat situ. Okey, tuan-tuan nampak? Laluan kabelnya memang sempit sikit lah sebab dia saiz. Ruangnya cukup. Dia punya orang kata kalau nak buat kabel management tu bolehlah sedikit sebanyak tu. Sebab kalau tuan-tuan nampak casing ni bila dia pasang, dia kembung di tepi. Jadi kabel tu bolehlah lalu sikit. Cuma orang kata casing ni memang dia tutup habis. Jadi dia punya kabel management tu kalau buat simple-simple je pun tak apalah sebab dalam orang tak nampak pun. Okey, apa lagi yang ada dekat sini? I/O ni. Kat atas ni dia ada 2 USB 2.0, 1 USB 3.0. Lepas tu dia juga ada bekalkan skru-skru tambahan untuk kita pasang-pasang apa-apa komponen lain lah, macam nak pasang hard disk, nak pasang SSD kan. So dia ada bekalkan jugalah skru tambahan. Mana tahu rosak ke, hilang ke kan, so dia ada standby kan jugalah. Lain casing ni pada saya simple je sebab dia budget casing kan, jadi tak ada apa yang kita nak harap sangat terlalu tinggi lah, macam yang jenis high end sikit. Macam ni kita panggil jenis medium, harga dia pun memang mahal sikit lah, dah satu lebih kan. Jadi dia adalah feature tambahan lain yang tak ada pada dia tapi ada pada dia. Jadi setiap casing ni dia perbandingan dia, jangan tengok pada harga je, kena tengok juga kenapa dia harga-harga tu ditetap oleh satu-satu harga kan. Dia ada kadang tambahan-tambahan lain, macam dia punya ruang-ruang, dia punya saiz tu peranan-peranan dia lah. So penyambungan kat sini kita memang kalau sebagai ini biasa dekat dalam manual book untuk pasang motherboard dia akan beritahu lah sambungan-sambungan ni semua pergi mana. Tapi kalau beli casing memang dia tak ada bagi manual tu. Dia hanya casing saja. So tuan-tuan kena maklum lah, jangan nanti tanya kenapa casing ni tak ada apa ni manual book. Untuk casing memang dia datang casing macam ni je. Segala manual pemasangan ada di dalam kotak motherboard. Dalam motherboard dia akan beritahu, okey, macam ni HD LED, HDD macam ni untuk apa? Power switch. Macam ni untuk power LED. So dia ada 3 lah, 4. Lagi satu kat sini dia ada reset power. Yang ni USB 3.0, yang ni untuk audio, yang ni untuk USB 2.0. 3.0 kat sini. Lain tak ada apalah casing ni. Memang simple betul lah casing ni. Memang kita panggil basic casing lah. Budget tapi sekurang-kurangnya dia memberi kita performance yang boleh dikatakan 3 ke 4 bintang lah. Kalau kita ada pada 5 bintang kan, sekurang-kurangnya dia budget casing pun dia ada benda yang ada pada benda lain yang mahal pun dia ada. Flow cantik, macam tu lah. Rupa paras pada saya dia simple kan. Jadi tuan-tuan memang kalau nak custom PC tu orang kata daripada generasi lama macam Intel 3rd gen, 4th gen, dia cukup dah. Jimat serta cantik. Tak payahlah nak beli yang macam ni. Tapi kalau ada bajet lebih apa salahnya kan, sendiri nak pakai kan, untuk keselesaan sendiri kan, agak kita ke nak tengok orang lain. Jadi lain pada saya, casing ni dah tak ada apa. So sampai situ sajalah pandangan kita. Mana yang kurang faham ke apa, bolehlah DM Cikgu Dila ataupun terus ke page kedai kami di Baba Rafiq Enterprise di Pagu Jaya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad Rafiq di atas pembentangan PC sebentar tadi. Okey, untuk selanjutnya tunggu video akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.